Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 88. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Saya tak ingat dah. Ayat yang lepas kita dah bagi pengajaran ke? Sampai ayat berapa? Ada siapa catat tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita tengok ayat 85. Sebab ini dalam siri Allah menceritakan kisah-kisah para umat terdahulu dan para nabi mereka, bagaimana sunnatullah berlaku ke atas mereka apabila mereka menolak dakwah para nabi mereka, maka berkesudahan dengan mereka akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada kisah Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut, dan sekarang Nabi Shu'aib alaihi salam. Jadi mula daripada ayat 85 Allah menceritakan tentang bagaimana dakwah Nabi Shu'aib alaihi salam kepada kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Pengajaran ayat 85. Pertama, semua dakwah para nabi dan para rasul, semua dakwah para nabi dan para rasul ialah mengajak manusia mentauhidkan Allah dan menyembahnya. Mengajak manusia mentauhidkan Allah dan menyembahnya. Kerana manusia dicipta oleh Allah hanya untuk beribadat kepadanya sahaja. Yang kedua, pengajaran kedua,
Islam bukan hanya agama akidah. Islam bukan hanya agama akidah, tetapi ia merangkumi amalan-amalan dan syariat. Termasuk yang melibatkan jual beli. Maka barang siapa yang menolak satu juzuk, satu bahagian daripada bahagian agama, bermakna dia menolak kesemuanya. Yang ketiga, wajib ke atas setiap orang yang mengaku beriman, wajib ke atas setiap orang yang mengaku beriman sentiasa berusaha untuk melakukan islah di atas muka bumi. Iaitu beriman kepada Allah dan mengajak orang lain sama-sama beriman dan mentaati Allah. Yang keempat, haram melakukan kerusakan di atas muka bumi. Haram melakukan kerusakan di atas muka bumi. Dan kerusakan yang paling besar yang dilakukan oleh manusia ialah mensyirikkan Allah dan menentang hukum Allah. Okey, ayat 86. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Pengajaran ayat 86. Semua musuh-musuh Islam sama ada dari kalangan jin atau manusia sentiasa bekerja keras siang dan malam dan istiqamah untuk menghancurkan Islam. Dan menghalang manusia daripada agama Allah di setiap jalan dan penjuru. Yang kedua, tidak ada seseorang pun yang ingin kembali kepada Allah dan mentaati Allah dan Rasul
melainkan pasti di sana ada halangan daripada syaitan atau manusia dari berbagai cara dan keadaan. Okay, ayat 87. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Pengajaran ayat 87. Apabila dakwah disampaikan kepada manusia, maka manusia akan terbagi kepada dua golongan. Tidak ada yang ketiga, iaitu golongan yang beriman dengan dakwah yang dibawa oleh para nabi, dan golongan yang menolak. Pengajaran kedua, ke atas setiap orang yang beriman, ke atas setiap orang yang beriman, khususnya para pendakwah, hendaklah sentiasa bersabar dalam berdakwah, lebih-lebih lagi apabila dakwah mereka ditolak. Yang ketiga, ke atas setiap orang yang beriman, khususnya para pendakwah, hendaklah menyerahkan urusan manusia yang menolak dakwah kepada Allah. Kerana hanya Allah sahaja yang sebaik-baik hakim. Hanya Allah saja sebaik-baik hakim. Okey, cukuplah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya, ayat 88. Okey, ayat 88 ni dia cerita bersambung. Kalau kita tak faham ayat sebelum ni, kita tak akan faham ayat 88 dan seterusnya. Kalau ayat sebelum ni, Allah menceritakan kisah Nabi Shu'aib AS ketika berdakwah kepada kaumnya, dan dua benda yang paling penting yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib kepada kaumnya. Pertama, ubudullah, sembah Allah. Yang kedua, Nabi Shu'aib menegur kemungkaran yang dilakukan oleh kaum dia, iaitu mengurangkan timbangan. Itu menunjukkan akidah tak boleh dipisahkan dengan syariat. Tak boleh kita hanya bercakap akidah sahaja dan kita membiarkan kemungkaran di luar sana berlaku. Itu bukan agama. Itu bukan akidah. Akidah mesti ada kesinambungan antara hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia. Sebab itulah bila Nabi menyampaikan tauhid, dalam masa sama tauhid itu menyuruh para nabi dan para pendakwah supaya
juga menegur kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Jadi setelah Nabi Shu'aib menyampaikan dua mesej ini, betulkan akidah dan cegah kemungkaran, dan kaum dia ada yang menerima dan ada yang menolak. Kemudian apa sikap Nabi Shu'aib terhadap dua kumpulan ni, yang beriman dan yang menolak, dalam ayat 87? Apa kata Nabi Shu'aib? Apa kata Nabi Shu'aib selepas itu? Sabar. Itu antara strategi dakwah yang sepatut kita ikuti. Bila ada orang tak beriman, dia akan melentir, dia akan memaki hamun. Maka kewajipan kita sebagai pemimpin ke, sebagai ketua ke, menyabarkan pertama diri kita sendiri, yang kedua menyabarkan golongan yang beriman. Jangan melawan. Dan sebenarnya Nabi Shu'aib juga mengarahkan juga kepada kumpulan yang tak beriman. Kalau kamu tak nak beriman, okey, sabar. Jangan membuat sesuatu yang di luar kebiasaan. Kamu sabar, kami pun sabar. Kita serah kepada Allah. Sama ada Allah akan hukum kat dunia siapa yang benar, siapa yang salah, ataupun akhirnya pasti Allah akan hukum juga di akhirat. Okey, setelah Nabi Shu'aib mengarahkan kaumnya dan juga kaum yang tak beriman supaya sabar, apa pula sikap kaum dia? Apa jawapan ataupun respon kaum dia? Ayat ni, ayat seterusnya. Qala al-mala'u, telah berkata al-mala'. Apa benda al-mala'? Para pembesar. Yang orang kata apa, dah jadi dimelayukan. Mala'un. Mala'un. Daripada perkataan. Itu bahasa Arab tu. Mala'un. Allah kata apa? Telah berkatalah pembesar allazina. Allazina orang-orang yang istakbaru. Mereka sombong. Min qaumihi, dari kaumnya, kaum Nabi Shu'aib. Tengok siapa ketua kerajaan ke ataupun ketua pembesar ketika zaman Nabi Shu'aib? Siapa namanya? Allah tak sebut. Bila Allah tak sebut, menunjukkan tak penting. Tak penting. Yang penting apa dia? Sifat dia. Jadi Allah kata, siapa yang berkata ni, biasa yang pertama akan menentang dakwah orang biasa ke pembesar? JKK ke ketua bahagian? Tak, atas pada ketua bahagian lagi. Jadi biasa yang akan menentang ni orang yang ada kuasa. Jadi al-malak ni orang yang ada kuasa. Dan Allah begitu. Kenapa mereka sombong? Allah sifatkan pembesar ni sombong. Sebab apa? Sebab jawatannya. Jadi pengajarannya apa dia? Antara sebab utama manusia sombong, sebab jawatan. Kan? Sebab harta. Firaun sombong sebab jawatan. Qarun sombong sebab harta. Jadi sebab itulah yang Nabi kata apa? Aku tidak takut kamu fakir. Ma akhsha alaikum al-faqru. Aku tak takut kamu fakir. Tapi aku takut apa dia? Bila dunia dibentang ke atas kamu, maka kamu akan berlomba bekerja untuk dapat dunia, termasuklah kuasa, dan akhirnya kamu akan tolak agama. Tengok yang Nabi risau pada, bukan umat dia miskin, tapi umat dia dibentangkan kemewahan dunia. Dan Allah sebutkan dalam surah apa ni? Manusia ni biasanya, bukan semua, biasanya melampau. Bila tu? Bila manusia kebiasaannya akan melampau? Bila miskin ke bila kaya? Kan? Apa ayat tu? Kalla
Innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, sekali-kali tidak. Innal insan, sesungguhnya Allah guna dua harfu taukid. Satu inna, yang kedua lam. Bila Allah guna dua huruf taukid penegasan menunjukkan apa? Benda ni sangat besar dan penting. Dan kebiasaannya berlaku. Apa dia? Sesungguhnya manusia pasti akan yatra. Yatra ni melampau. Apa makna melampau? Bila langgar je perintah Allah, melampaulah. Allah kata suruh beribadat kepadanya, tapi dia beribadat selain pada Allah, itu melampau. Allah kata tutup aurat, dia buka, itu melampau. Allah kata solat, dia tak solat, itu melampau. Jadi Allah beritahu sesungguhnya manusia pasti akan melampau, taghut. Bila tu ar-ra'ahu istaghna. Bila tu, ini punca dia. Bila bahawa dia melihat dirinya istaghna, serba cukup daripada ghaniyun. Tengok Allah kata dia melihat dirinya kaya. Allah tak kata annahu ghaniyun sebab dia kaya, bukan. Tapi Allah kata apa? Sebab dia rasa dia kaya. Dia tak kaya pun. Sebab yang bagi kaya ni siapa? Semua manusia fakir. Allah kata apa dalam ayat tu? Surah Fatir. Ya ayuhan nasu antumul fuqara wallahu huwal ghaniyyu. Wahai semua manusia, antum adalah fuqara, kamu semua fakir, termasuklah Nabi Muhammad. Fakir tu apa makna? Semua berhajat kepada Allah. Hebat macam mana, dia tetap berhajat pada Allah. Wallahu huwal ghaniyyu. Allah saja yang kaya. Jadi manusia bila rasa dia kaya, ada harta, ada pangkat, ada kuasa, tara. Ni Allah kata sombong sebab apa? Al-malak, jadi pembesar. Lepas tu ramai yang mudah menerima Islam, siapa? Pembesar ke orang miskin? Okey. Kemudian ini respon pembesar kaum Nabi Syuaib AS, iaitu lanukhrijannaka, pasti. Lam ni harfu taukid. Asal dia nukhrija. Kalau kita belajar bahasa Arab, insya-Allah kita akan buka kelas bahasa Arab. Mungkin kita akan buka hari Isnin malam. Malam. Boleh? Nukhriju, kami akan keluarkan. Tapi bunyi kami akan keluar ni macam biasa je, kan? Nak tegaskan, sebab yang berkata ni orang yang ada kuasa. Dan dia berkata pula kepada siapa? Orang biasa, orang awam. Jadi kalau kata kami akan keluarkan macam biasa je dan tak menakutkan, maka supaya orang yang diugut itu betul-betul rasa takut dan terancam, dia guna huruf satu lam. La nukhrija. Tak cukup, dia guna satu lagi. La nukhrijanna. Dua. Makna apa? Pasti, sesungguhnya kami akan mengusir. Pasti, sesungguhnya kami akan tangkap. Ingat polis, ingat tangkap je. Usir engkau. Dia kalau polis cakap, saya akan tangkap awak. Satu lagi, pasti sesungguhnya saya akan tangkap awak. Yang mana kita lebih takut? Kami akan usir engkau. Siapa ni? Ya Syuaib. Wahai Syuaib.
Adakah Syuaib seorang akan diusir? Tak. Wallazina amanu, dan orang-orang amanu, mereka orang-orang yang mereka beriman. Ma'aka, bersama engkau. Min, usir daripada mana? Dari qaryatina, negeri kami. Dia pembesaran ni kata kepada Nabi Syuaib dan kaum dia, kami akan usir kamu dan orang beriman daripada negeri kami. Adakah ini bukan negeri Nabi Syuaib? Ha? Kenapa dia kata negeri kami? Kenapa dia tak kata negeri kamu? Sebab orang kafir ni, dia anggap agama mereka adalah betul. Siapa yang berbeza dengan agama mereka, mereka tak layak duduk di situ. Padahal dari segi Islam, siapa sebenarnya yang layak tinggal di atas muka bumi Allah? Orang yang beriman. Sepatut siapa yang usir siapa? Orang beriman usir orang kafir. Sepatutnya itu bumi Allah, dan Nabi dan orang beriman buat kerja Allah. Sepatut mereka lebih layak tinggal di situ. Tapi kenapa akhirnya orang buat kerja agama Allah, orang buat kerana Allah, diusir? Orang yang menentang Allah dan tinggal di bumi Allah, mengusir pula Allah yang buat kerja Allah. Kenapa? Kenapa? Dan kenapa kita pula tak pernah diusir pun? Pernah tak kita diusir? Pernah tak? Pernah ke tak? Tak pernah kan? Jadi kita dengan Nabi Syuaib, siapa lebih mulia? Nabi Syuaib. Jadi kalau orang yang mulia diusir, kita tak diusir, maknanya kita tak baguslah mengaku. Dan yang diusir ni bukan Nabi Syuaib saja, tapi semua orang yang beriman. Dan kerja mengusir ni memang kerja orang kafir. Dan biasa yang jadi mangsa diusir, boleh kata semua orang beriman. Betul? Mana ada orang kafir diusir? Kecuali Yalah. Sebab itulah Nabi kita diusir tak? Nabi kita adalah Nabi yang terbaik, nombor satu kan? Orang yang paling Allah cintai, tapi juga diusir. Dan bukan Nabi kita saja, semua orang beriman diusir daripada Mekah. Jadi apa pengajarannya? Lagi beriman, lagi mulia, lagi kena halau. Kita rasa apa ni? Kita rasa aku mulia, apa nak usir pula? Kamu yang kan? Macam mana? Apa dia? Dakwah dia sampai pada semua orang. Oh, jadi yang tak diusir tu dakwah tak sampai semualah. Macam mana? Kalau tak diusir tu bermakna dakwah tak sampai, kan? Dakwah tak sampai sebab kita tak, mana kita belum jadi orang yang beriman. Kita belum jadi orang yang betul-betul bersama Nabi Muhammad. Sebab yang kena usir ni siapa? Orang yang beriman yang bersama engkau. Orang beriman mesti bersama para Nabi. Dari segi akidahnya, dari segi amalannya, dari segi kerja dakwah, mesti sama. Kalau sama, mesti kena usir. Kalau tak usir tu, mana tak sama lah tu, kan? Jadi satu benda yang pelik, buat kerja dakwah adalah tak diusir, dijulang pula. Jadi selebriti kan, dibagi anugerah, di macam-macam anugerah. Saya pun pelik. Ada tak satu je Nabi, dalam banyak-banyak Nabi lah, ada riwayat mengatakan Nabi ni 124,000 dan Rasul pula 300 lebih. Ada tak daripada kalangan Nabi ataupun Rasul, seorang je yang tak diusir, yang tak dimaki, yang tak dicaci? Ada seorang je, sebut. Sama Nabi Sulaiman pun dicaci juga. Siapa? Nabi Adam.
Tak ada. Tak ada. Kalau nak jawab kena ada fakta, kena ada hujah. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat. Wa ma min rasulin. Saya tengok ayat berapa? 52 ke? Ada? Melainkan dikatakan sahirun atau majnun. Cari perkataan sahirun atau majnun. 52, okey. Cuba baca. Wa ma? Kazalika, baca ayat tu. Kazalika? Ma ata allazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Okey, cuba terjemah. Kazalika, demikian itulah, tidak ada yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, sebelum orang musyrik Mekah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada orang yang sebelum orang musyrik Mekah. Siapa yang datang? Min rasul. Tidak ada seorang rasul pun illa kecuali qalu, kaum mereka berkata rasul itu adalah tukang sihir ataupun gila. Tengok Allah guna apa ni? Kalau kita belajar bahasa Arab, satu ma, yang kedua ada illa. Apa makna tu? Tidak ada seorang rasul melainkan semua dicaci, dihina. Betul? Okey, ini kalau kita tengok sebelum ni Nabi Syuaib suruh bagi kepada kaum dia yang beriman dan yang tak beriman supaya apa? Sabarkan. Tapi terus pembesar dia kata apa? Pengajarannya apa? Bila nak usir, dia perlukan apa? Perlukan kuasa. Kan? Maknanya dia guna kuasa. Sepatutnya bila Nabi Syuaib berdakwah dengan hujah, sepatut dia lawan dengan? Kenapa bila Nabi Syuaib berdakwah dengan hujah, terus dia kata kami akan usir? Terus dia guna kuasa. Menunjukkan apa? Mereka tak ada hujah. Itulah tanda kebatilan. Tanda kebatilan ialah dia akan guna kuasa. Sama ada usir ataupun ada 3 cara musuh akan buat. Siapa yang betul-betul berdakwah kena bersedia. 3 ni. Usir lagi? Cacian tu okey lagi, Bunuh. Yang ketiga? Fitnah tu umumlah. Dan fitnah tu kadang-kadang kita duduk kat situ je. Kena tahan, kena tangkap. Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 30. Cuba buka. Wa iz yamkuru bikal lazina wa iz yamkuru bikal lazina kafaru. Apa dia? Betul, surah Al-Anfal. Lius bituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Tengok Allah begitu perancangan orang kafir. Wa iz yamkuru, ingatlah ketika mana orang-orang kafir sentiasa yamkuru apa dia? Merancang ataupun menipu terhadap engkau dengan tujuannya satu, lius bituka, untuk apa? Tahan. Apa makna tahan? Apa target dia daripada tahan dan tangkap tu? Dia nak matikan dakwah. Sebab apa? Sebab orang kafir ni cukup faham dakwah ni ialah sesuatu yang
dipanggil dakwah mutaharrikah. Dakwah akan sentiasa bergerak. Cara nak hentikan pergerakan dakwah, tahan orang yang menyampaikan dakwah, supaya dia tak boleh bercakap, dia tak boleh bagi tazkirah. Ni perancangan pertama orang kafir. Boleh? Itulah tabiat dakwah. Dakwah mesti bergerak. Kalau dakwah tak bergerak, duduk kat situ je, dalam masjid je, itu bukan dakwah. Itu proses pemindahan ilmu. Kita nak tahu dakwah berubah ni, cuba buka surah Al-An'am ayat 122. Surah Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyayna fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnasi. Okey, saya nak ambil kat sini je. Allah beritahu awaman, adakah sama man kana maitan, orang yang mati. Siapa yang mati ni? Siapa yang mati ni? Bukan orang mati, orang hidup. Tapi Allah sifatkan dia mati. Orang yang mati hati, orang yang kufur, syirik, Allah kata dia sebenar adalah mati. Sama juga Nabi kata allazina yazkuruna Allah wallazina la yazkuruna Allah kal hayy wal mayyit. Orang yang berzikir pada Allah dengan orang yang tak berzikir sama seperti orang yang hidup dan orang mati. Yang sentiasa berzikir pada Allah, hatinya hidup. Dan yang tak berzikir, tak mentaati Allah, dia sebenar hatinya dah mati. Jadi Allah kata, adakah sama orang yang hatinya mati? Fa ahyaynahu, lalu kami hidupkannya. Hidupkan apa? Bagi roh ke bagi iman? Bagi iman, maka daripada mati hidup. Tengok lepas hati itu dihidupkan dengan iman, apa berlaku? Waja'alna lahu nura, kami jadikan untuk orang yang hidup itu nur, cahaya. Lepas tu Allah sifatkan, apa sifat cahaya tu? Yamshi bihi finnas. Apa makna yamshi? Berjalan. Berjalan dengan cahaya, dia tu berjalan dengan cahaya finnas, di kalangan orang ramai. Inilah maksudnya dakwah. Bila dakwah, dia berjalan, dia bergerak. Kalau bila beriman, duduk kat rumah je, duduk kat masjid je, itu bukan dakwah. Jadi cara orang kafir cukup faham ni. Bila beriman, dakwah akan merebak. Daripada seorang-seorang, mula-mula Abu Bakar beriman, Abu Bakar pula tarik orang. Osman beriman, Osman pula tarik orang. Dia merebak. Sebab dia sifat berdakwah yamshi, bergerak. Maka cara orang kafir nak sekat apa dia? Pertama, tangkap, tahan, supaya dakwah jangan berjalan, jangan bergerak. Okey, kalau tak boleh tangkap, tahan, bunuh. Kalau tak boleh bunuh, usir. Adakah ikut susunan? Tak, bukan mesti ikut susunan. Sebab dalam bahasa Arab tu apa makna? Makna pilihan. Tengok keadaan. Kadang-kadang orang kafir terus dia bunuh kan. Ini kalau tahan tak jadi ni, masuk penjara, buat kerja dalam penjara. Nabi Yusuf berdakwah tak dalam penjara. Kadang-kadang dia terus pergi pada yang kedua, bunuh. Kan? Okey, kita tengok Nabi au yukhrijuka. Pada asalnya orang kafir musyrikin Mekah nak keluarkan Nabi daripada Mekah. Tapi bila masa tu mereka tak tahu Nabi nak ke mana. Bila mereka dapat tahu sebahagian sahabat dah pergi ke Madinah dan mereka tahu Nabi pun akan ikut ke sana dan Nabi akan membuka satu negara di sana, satu kekuatan mengancam kerajaan musyrikin Mekah. Maka mereka tukar daripada mengusir Nabi kepada bunuh. Kan mereka rancang nak bunuh, kan mereka bermesyuarat di parlimen.
Darun Nadwah. Bagaimana rancang nak bunuh Nabi. Sebab apa? Kalau biar Nabi pergi ke Madinah, lagi besar ancamannya kepada mereka. Tengok perancangan musuh. Boleh faham? Saya nak tanya, Nabi ni, sejak bila Nabi faham, sejak bila Nabi sedar, bila dia menyampaikan Al-Quran, dia akan diancam dengan 3 ni. Yang kata gila, sihir, itu biasa. Tapi yang ni lagi besar lah. Ditangkap, ditahan. Ditangkap, ditahan, dia gagal. Sebab apa? Mereka gagal menahan Nabi, menangkap Nabi, menghentikan pergerakan Nabi. Sebab apa? Sebab apa? Ada Abu Talib. Abu Talib tu benteng. Sebab tu dia ada jasa pada Islam. Dan sebab tu Allah bagi kelebihan, dia dapat syafaat. Bukan keluar daripada neraka, tapi ringan azab. Jadi yang ni gagal. Dia pergi pada yukhrijuka. Tapi dia tengok, kalau Nabi dikeluarkan, lagi bahaya. Dia rancang nak bunuh. Okey, soalannya, sejak bila Nabi faham dan sedar, bila dia sampai ke Al-Quran, dia akan dibunuh, akan ditahan, dia akan diusir. Sejak bila? Adakah setelah 10 tahun? Setelah 13 tahun? Sejak Abu Talib meninggal, ada dalil? Tak ada. Sejak bila? Okey, saya tukar soalan. Sejak kita jadi orang Islam, sejak kita belajar Al-Quran, kan, belajar sunnah Nabi, ada tak terfikir dalam kepala kita, satu hari aku akan ditangkap, dibunuh ataupun diusir? Ada tak terdetik? Ada tak ada? Ustaz Usama bercakap benar? Ada? Tak ada kan? Tak ada langsung. Walaupun kita dah buat kerja Islam, ataupun kita dah beragama Islam, dah mungkin dah ada 20 tahun, ada 40 tahun, ada dah sampai 50 tahun, tapi kita tak pernah terdetik dalam kepala kita, kita akan ditahan, kita akan dibunuh ataupun diusir. Betul? Kenapa? Adakah Quran yang Nabi terima tak sama dengan Quran yang kita terima? Tak, sebab Nabi berdakwah. Berdakwah, keterangan tu yang diperangi. Tu saya nak balik pada soalan tadi. Sejak bila Nabi faham dan Nabi sedar, dia akan dicela, dia akan ditahan, ditangkap, diusir, dibunuh. Sejak bila? Adakah hari pertama dakwah ataupun setelah 5 tahun ataupun dekat-dekat nak hijrah ke Madinah baru Nabi sedar, oh, rupa-rupanya aku akan diusir? Sejak mula dakwah. Sejak mula dakwah. Mula dakwah ada dalil? Siapa ada dalil? Okey, kita perasan tak kalau baca sirah Nabi yang disebut dalam hadis sahih, bila Nabi kenapa Nabi pergi ke Gua Hira? Kenapa Nabi bertafakur? Sebab dia sedih. Sebab fitrah Nabi, bila keluar rumah je tengok orang sembah berhala, fitrah Nabi tak boleh. Fitrah Nabi bersih. Jadi akal yang waras tak boleh tengok macam mana kamu buat berhala, kamu sembah. Judi, pelacuran, rasuah berluasa di Mekah. Nabi tak boleh tengok. Bila Nabi tak boleh tengok, dan Nabi tak boleh buat apa? Sebab Nabi tak ada Quran, tak ada panduan. Maka jalan solusi Nabi apa dah? Pergi cari ketenangan di dalam gua. Dan Nabi berfikir, macam mana aku nak selesaikan masalah manusia? Itulah Nabi. Itu sebelum turun wahyu. Nabi dah fikir tentang manusia yang lain. Bukan fikir macam mana aku nak lari daripada penyembah-penyembah berhala ni. Tak. Setelah berkhaluat di Gua Hira, turun wahyu kan. Cara turun pun dengan tenang ke? Wahai Muhammad, jom kita bertaranum kan. Betulkan tajwid, khatam. Tak ada. Macam mana cara? Jibril peluk Nabi dengan kemas kan. Kemudian Jibril kata, Iqra. Suruh Nabi baca. Nabi jawab apa? Ma'ana biqari. Tak cukup sekali, peluk kali kedua dengan sehingga Nabi rasa lemas. Kemudian Nabi kata, aku tak boleh baca. Peluk kali ketiga. Sampai Nabi rasa lemas dan rimas. Ini nak bagi wahyu ni.
Bagilah senakan. Ambil. Kan? Sampai akhirnya Nabi, Jibril pun baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas tu Nabi tenang tak? Tak. Nabi balik rumah dalam keadaan ketakutan. Tak tahu apa ni sebenarnya. Bila balik pula jumpa Khadijah. Khadijah seorang isteri yang salihah. Kan? Khadijah kata apa? Bertenang. Allah tak akan menghina engkau selama-lama sebab engkau jenis orang baik. Mana mungkin Allah menghina orang yang baik. Khadijah sebut apa yang Nabi buat. Engkau suka bantu orang, suka membantu orang yang dapat musibah. Mana mungkin Allah akan menghina engkau. Lepas tu Khadijah bawa Nabi ke mana? Jumpa siapa? Waraqah bin Naufal. Bukan Khadijah bawa Nabi pergi bercuti kat Istanbul. Bawa jumpa Waraqah bin Naufal. Apa pula? Khadijah pun cerita kepada Waraqah bin Naufal apa yang berlaku pada Nabi. Apa kata Waraqah? Hadzal namus allazi yatanazzalu ala Musa alaihissalam. Yang turun pada Nabi, Malaikat Jibril ini sama dengan Jibril yang turun pada Nabi Musa. Dan apa kata Nabi Waraqah bin Naufal? Ya laitani Ya laitani kuntu hayyan iz yukhrijuka qaumuka. Lepas Waraqah bagi tahu Nabi dan Khadijah, yang turun pada Nabi ni bagi wahyu sama dengan Jibril yang turun pada Nabi Musa. Lepas tu terus Waraqah bin Naufal bagi tahu, ya laitani, alangkah baiknya aku kuntu hayyan, aku masih hidup ketika mana? Iz yukhrijuka qaumuka, ketika kaum engkau mengusir engkau, alangkah baiknya aku hidup masa tu. Tengok, ni berita baik ke berita berita baik ke? Nabi tengah bersedih kan, tengah lemas, tengah rimas. Jumpa Waraqah pula. Waraqah tak kata, okey, lepas 2 tahun kamu kerja ni, insya-Allah kamu akan dapat anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Tengok, Nabi tengah bersedih, tengah risau, tiba-tiba dia kata apa? Kamu akan diusir. Hari pertama lagi Waraqah dah bagi tahu Nabi. Hari pertama baru turun beberapa ayat. Kemudian Nabi pun bertanya mu'ajiban. Rasa pelik. Nabi pun pelik ni. Nabi kata apa? Nabi berkata, awa mukhrijiyya, adakah aku akan diusir oleh mereka, orang musyrikin Mekah? Nabi tanya pula. Sebab apa? Peliklah, apa pula ni? Aku nak cakap benda yang baik, nak sampai ke korang, kenapa kena usir? Bukan buat maksiat. Betul? Maka kata Waraqah, na'am, ya. Pasti kamu akan diusir. Dan Waraqah cakap lagi, tidak ada seorang pun yang bawa risalah sebagaimana engkau bawa, melainkan pasti dia. Dia makna dimusuhi. Pasti akan dimusuhi. Tak ada. Tak ada seorang yang dilayan, dipuja, diselebritikan. Hari ke berapa ni? Mesej bahawa Nabi diusir, hari ke berapa dia sampai pada Nabi? Hari pertama. Dan kata Waraqah pada, kalau aku hidup masa kamu diusir, aku akan bantu kamu nasran mu'azzara, pertolongan yang sangat hebat. Subhanallah. Kita kalau tahu orang tu akan diusir, kita nak hidup tak masa dia tu? Kita kata apa? Semoga aku tak sempatlah hidup bersama kamu. Tengok cara Waraqah. Waraqah ni agama apa? Nasrani. Tapi dia ada ilmu, dia ada kitab, dia faham. Kerja mulia. Memang kerja mulia bukan senang nak dapat anugerah daripada Allah. Kerja mulia kena ada cabaran. Kalau kerja mulia tak ada cabaran, bukan mulia lah itu. Betul? Kerja mulia mesti ada cabaran yang hebat, barulah kerja tu jadi mulia. Dan Waraqah ni rasa bangga bila kalau dapat menolong Nabi buat kerja mulia walaupun diusir. Boleh faham?
Jadi hari pertama lagi Nabi dah faham dia akan diusir. Bila betul-betul diusir, Nabi terkejut tak? Tak terkejut. Hari pertama lagi. Kita start hari pertama baca Quran kan. Hari pertama tu Tok Guru kita bagi tahu tak? Ingat, jangan baca saja, lepas ni kamu akan diusir. Ada Tok Guru bagi tahu? Tok Guru tak bagi tahu sebab Tok Guru pun tak pernah diusir. Kan? Betul ke? Ni kena faham ni, message. Kita dah belajar kisah para Nabi. Kisah umat terdahulu diturunkan azab sebab apa? Sebab menolak dakwah Nabi. Dan akhirnya para Nabi diusir. Okey? Bahkan Allah sebut dalam surah apa ni? Surah An-Nisa. Bila Allah perintah para sahabat hijrah meninggalkan Madinah, Mekah, tanah air mereka. Senang tak nak diusir oleh orang kampung kita, dan itu adalah tempat kita lahir, tempat kita membesar, di situlah harta kita, di situlah pekerjaan kita, di situlah sekolah anak kita. Senang tak kita nak keluar? Bukan senang. Kalau kita nak pindah sebab naik pangkat, okey kan? 10 kali pindah pun tak apa. Kan? Ini pindah, bila Nabi dah sahabat pindah, Nabi bawa apa? Nabi bawa apa? Tak. Nabi ada bawa barang? Ada bawa harta? Tapi Nabi bawa benda yang lebih mahal daripada barang dan harta, iaitu iman. Allah nak beritahu kamu kena hijrah. Sebab apa? Kalau kamu duduk kat Mekah, benda yang bernilai yang ada pada kamu akan hancur, iaitu iman. Selamatkan iman kamu. Dunia boleh diberi bila-bila masa. Berapa ramai yang jaga harta dunia sehingga imannya hancur. Okey. Saya kata apa? Surah apa tadi? Sampai Allah, cuba tengok ayat 97. Innal ladzina tawaffa humul malaikah. Surah An-Nisa ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Siapa ni? Orang yang diperintah oleh Allah supaya berhijrah tapi tak nak hijrah, tak nak diusir. Sebab apa? Bukan senang nak berhijrah ni. Kalau pindah, okey, ini berhijrah tinggal semua sekali, dan mungkin tak balik dah di tempat dia untuk selama-lama. Jadi ada segelintir orang yang beriman akhirnya tak nak berhijrah. Maka Allah bagi amaran. Allah kata apa? Orang-orang ni yang enggan berhijrah ni, bila malaikat nak cabut nyawa mereka, malaikat bertanya. Apa dia? Apa soalan dia? Qalu fima kuntum. Malaikat masa nak cabut orang yang enggan berhijrah ni, dia kata, kenapa kamu tak nak hijrah? Apa masalah kamu sebenar? Adakah kamu cinta pada tanah air kamu lebih daripada cinta kepada Allah? Apa jawapan dia? Mereka menjawab, kami adalah orang yang lemah. Sebenarnya mereka dusta. Sebab selepas ayat ni Allah beritahu, siapa yang betul-betul lemah, tak boleh berhijrah seperti kanak-kanak, wanita, Allah maafkan. Tapi yang ni mampu. Kemudian dia kata apa? Malaikat jawab balik, bukankah bumi Allah ni luas? Fatuhajiru, berhijrah demi untuk selamatkan iman. Tapi kenapa mereka tak nak berhijrah? Sebab cintakan tanah air lebih daripada cinta kepada Allah. Ingat, Allah nak uji orang beriman. Sampai satu masa, sama ada kena tangkap, kena bunuh ataupun kena usir. Allah nak uji. Bila diperintah terpaksa diusir demi untuk selamatkan iman, dan kalau kamu terus tinggal kat situ, iman kamu tak selamat. Kamu dahulukan cinta tempat tinggal ataupun rumah ataupun tanah air ataupun cintakan Allah. Allah uji. Sebab tu Allah bagi amaran. Mereka ni kata apa pada orang ni? Tempat tinggal kamu adalah neraka Jahannam. Sebab kamu utamakan tanah air daripada perintah Allah. Boleh? Besar tak ujian Nabi dan para sahabat? Kita senang je. Okey. Jadi kita balik pada ayat kita.
Amaran pertama, sebenarnya pembesar ni bagi pilihan kepada Nabi Shu'aib. Pertama, sama ada kami usir kamu dengan orang beriman keluar, berembus. Atau la ta'udunna. Pasti sesungguhnya kamu kembali fi millatina, kepada millatina pada agama kami. Agama apa ni? Agama pembesar lah, agama masyarakat ketika itu, iaitu bukan agama Islam. Tapi dia kata sekarang pembesar ni bagi berapa pilihan? 2. Satu, keluar. Yang kedua, kalau nak duduk sini, okey, tak ada masalah, tapi balik pada agama. Dia kata pada Nabi Shu'aib, balik pada agama kami, agama kita. Sebenarnya apa agama Nabi Shu'aib sebelum dilantik sebagai Nabi? Adakah Nabi Shu'aib beragama masyarakat ketika itu? Tapi ni kata, baliklah. Apa makna ta'uduna? Kembali. Kembali kepada agama kami. Makna kembali itu, Nabi Shu'aib seolah asalnya agama mereka. Kata ulama', sebenarnya ini mereka bercakap berdasarkan secara umum. Sebab semua pengikut Nabi Shu'aib adalah beragama masyarakat ketika itu. Maka Nabi Shu'aib ada bersama mereka, maka dipukul rata. Kamu pun sebenar beragama kami. Okey. 2 pilihan. Apa jawapan Nabi Shu'aib? Dia berkata, awalau, adakah, walau ni dah jadi bahasa Melayu kan? Walaupun, tambah pun je. Walaupun kunna adalah kami karihin. Apa makna karihin? Karihin benci. Benci pada apa ni? Adakah kamu nak paksa juga kami balik pada agama kamu walaupun kami benci? Apa pengajaran di sini? Pertama, Nabi Shu'aib nak bagi tahu keadilan Islam. Dalam Islam tidak ada paksaan dalam agama. Kami tak paksa kamu dan kamu pun tak boleh paksa kami. Sebab agama ni mesti di atas kerelaan. Faham? Itu dasar yang adil. Bila kamu paksa kami masuk agama kamu, itu bukan agama, itu paksaan. Faham? Jadi Islam tak memaksa. Satu. Yang kedua, Nabi Shu'aib nak bagi tahu bahawa setiap orang yang beriman wajib benci kepada agama selain daripada Allah. Wajib karihin. Ini wajib kita nyatakan. Agama yang tak sama dengan Islam wajib, bukan setakat kita tolak, kita benci. Sebab tu Nabi kata ada 3 perkara kan. Siapa yang memiliki 3 ni, dia akan rasa kemanisan iman. Kan? Betul? Jadi iman ni ada rasa. Siapa yang tak ada rasa, makna dia mungkin kena COVID-19. Dah hilang dari rasa. Apa dia? 3 perkara, kalau ada, dia rasa manis dia iman. Kena penjara pun dia rasa manis. Kena maki pun dia boleh senyum. Pertama, dia cinta pada Allah dan Rasul lebih daripada cinta kepada selain tu. Kalau bertemu dengan bapa, dengan Rasul, dia utamakan Rasul. Kalau bertemu dengan isteri ke suami, dengan perintah Allah, dia utamakan perintah Allah. Okey. Satu. Yang kedua, dia tidak cinta seseorang melainkan kerana Allah. Bukan kerana sebab kawan sekolah, kawan lama, kawan sepejabat, bukan sebab kawan sekelas. Lepas tu kawan lain yang datang dia tak peduli. Itu bukan kerana Allah. Dia pergi ziarah pun kawan tu kerana Allah, bukan kerana nak pinjam duit kan. Bukan ada masalah baru cari kawan, tak. Yang ketiga, dia benci kepada kekufuran, yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakraha an yukzafa finnar. Dia benci kepada kufur sebab seolah dia benci dicampak dalam api. Kita bila dicampak dalam api, kita suka tak? Benci kan?
Begitulah orang beriman benci kepada kufur, benci kepada maksiat. Barulah dia akan rasa kemanisan iman. Betul tak? Kita selama ni solat ada rasa manis tak? Khusyuk je. Rasa nak baca panjang je. Rasa boring je baca 3 kul. Ada tak? Tak ada. Mana tak rasa manis lah tu? Pasal apa tak rasa manis? Masih suka maksiat. Betul? Betul tak kita suka maksiat? Kadang-kadang kita mengumpat tu rasa happy je. Bila satu hari tak mengumpat rasa ada masalah je. Mana kita suka maksiat? Bila suka maksiat tak akan rasa manis ibadat. Solat malam pun rasa berat je. Nak zikir pagi petang pun rasa macam nak panjat gunung je. Tapi panjat gunung betul-betul senang. Jadi wajib kita benci pada maksiat. Bahkan Nabi kata apa? Kalau kita tengok kemungkaran, kena cegah dengan tangan kuasa. Kalau tak mampu, lisan. Kalau tak mampu, wajib benci. Kalau tak benci langsung, dah tak ada iman. Tak ada iman. Okey? Jadi kami sangat benci kepada agama kamu. Maka jangan paksa. Habis dah masa. Habis dah masa. Satu ayat aja. Tapi yang kita kaitkan banyak ayat kan? Berapa ayat yang kita kaitkan dengan ayat yang kita belajar malam ni? Malam ni pula. 1 surah Al-Anfal ayat 30. Yang kedua Al-An'am 122. Yang ketiga An-Nisa 97. 3 ayat campur ni 4 ayat. Jadi jangan kata ustaz belajar 1 ayat je 4 dah. Surah Al-Alaq satu lagi 5 ayat. Surah Fatih 6. Kan? Surah Fatih apa dah? Ayat 15. Az-Zariyat lagi ayat 52. Subhanallah. Jadi berapa ayat dah? Sekat 10 ayat. Baru 1 jam. Baru 1 jam. Sebab itulah Allah sebut dalam surah Al-Insan. Allah kata apa? Bila Allah berkata inna nahnu nazzalna al-Quran. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Quran tanzila. Kami turun pada engkau Quran secara tanzila, beransur-ansur. Lepas tu Allah perintah apa? Fasbir, sabar. Li hukmi rabbika, untuk melaksanakan hukum Allah. Yang mana ni? Dalam Quran. Sebab tu kami turun beransur-ansur. Supaya apa? Sebab Quran diturunkan untuk kamu faham dan amal. Jadi tak boleh sekaligus. Mesti ada tanzilah. Ini pun kita walaupun nampak 1 ayat, tapi kita dah belajar dekat 10 ayat akan. Dah rasa berat tak? Berat ni. Kita nak jadi orang yang terbaik dan kita kena bersedia untuk menjadi pendakwah lah. Kalau tak, kita tak akan jadi orang terbaik. Dan bila jadi pendakwah, bersedialah untuk ditangkap, bunuh, usir. Jadi mula-mula rancanglah nak pergi ke mana ni, bukit mana. Ada orang dia semakin belajar, dia semakin pindah rumah yang lagi mewah. Siapa tak faham? Ada. Dia belajar tadabbur, tengok-tengok pindah. Saya ingat pindah nak pergi berdakwah, tak, pindah rumah lagi besar. Jadi saya tak tahu Quran masuk dalam hati ataupun wallahu a'lam. Okey. Kita belajar sikit daripada kitab Syarah Bulughul Maram, kitab As-Salah. Sebelum ni kita belajar tentang bab syarat-syarat solat. Antaranya yang lepas, tidak boleh solat di atas kubur. Dan tidak boleh juga solat menghadap, semata-mata menghadap ke kubur. Kita dah habis muka surat 98.
Hari ini kita masuk muka surat 99. Kitab Syarah Bulughul Maram, kitab solat, bab syarat-syarat solat. Hadis yang ke-193. Muka surat 99. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul masjida falyanzur fa in ra'a fi na'layhi adhan aw qadharan falyamsahhu wal yusalli fihima. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang kamu datang ke masjid, maka hendaklah dia perhatikan. Jika dia dapati kotoran ataupun najis pada kedua-dua kasutnya, dia hendaklah menyapunya pada tanah, kemudian solatlah dengan memakai kedua-dua kasutnya. Hadis sahih. Boleh. Kita kena ingat zaman Nabi masjid tidak ada kapet kan? Tidak ada simen, lantainya adalah tanah. Jadi kebiasaan Nabi dan para sahabat solat pakai kasut. Solat pakai kasut. Sehingga kan Nabi pesan, kalau kamu masuk masjid di kasut tu ada kotoran, Nabi tak kata buka kasut. Nabi kata sapu kasut kat tanah, bersihkan tapak dan pakai dan solat. Boleh faham? Kita baca satu lagi hadis 194 wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW idza wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi fatahuruhuma at-turab. Hadis sahih juga riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban dan juga oleh Ibnu Khuzaimah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, apabila seseorang kamu memijak najis dengan dua khufnya. Khuf tahu kan? Khuf sejenis macam dia bukan kasut, bukan selipar, yang dibuat daripada kulit asalnya dan menutupi kaki sehingga 2 buku lali. Kadang-kadang kalau yang jenis tahan tu boleh digunakan untuk berjalan, tapi kadang-kadang tak tahan diguna, dia pakai kat dalam, lepas tu kat luar dia pakai kasut kan. Ini kita belajar khuf ni dalam buku taharah. Dah habis dah, ini buku solat ni. Khuf ni kita boleh pakai kalau kita berwuduk dengan sempurna macam biasa, kaki pun kita basuh, lepas tu pakai khuf. Lepas ambil wuduk sempurna, masuklah kaki kita basuh, kita pakai khuf. Khuf yang dibuat daripada kulit, bahkan ulama mengatakan kalau stokil yang tebal pun boleh. Ulama mengatakan stokil yang tebal pun boleh. Lepas kita pakai, kemudian batal wuduk. Bila batal wuduk, kita nak ambil wuduk semula. Ambil wuduk macam biasa. Basuh muka, basuh tangan ke siku, sapu kepala. Bila nak basuh kaki, jangan buka stokin yang tebal tu. Ataupun jangan buka khuf, hanya sapu sekali di atas. Di atas, sekali je. Kalau kita bermukim, kita tak musafir, boleh sapu di atas khuf selama 24 jam. Syarat dia, jangan bukalah. Bila buka, tak boleh sapu dah. Dan kalau kita musafir, boleh sapu di atas khuf 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Syarat dia jangan buka. Kalau kita berhadas besar, kena mandikan. Tak boleh sapulah. Sebab bila nak mandi hadas besar, kena buka khuf. Okey. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, apabila seseorang kamu memijak najis dengan 2 khufnya, maka tanah boleh menyucikan kedua-duanya. Jadi tak payah. Kenapa tak basuh dengan air ke sabun ke? Ada ulama dalam huraian ni dia kata sebab zaman Nabi air tak banyak macam kita. Yang kedua, di zaman Nabi tanah tu kering dan tak banyak kotoran. Macam ayam ke tai najis ayam pun tak ada kan. Maka supaya tak menyusahkan, maka hanya cukup sapu dengan tanah. Jadi kalau kasut ada najis, sapu dengan tanah, pakai kasut tu solat. Sah tak? Sah. Hadis sahih ni. Tapi benda-benda macam ni kita tak belajar daripada kecil kan.
Ustaz pun tak mengajar kat masjid kan. Bila kita tak belajar, kita tak tahu sekian lama yang kita belajar apa dia. Bila solat tak boleh pakai kasut kan. Dan bila kasut kotor ke kaki kotor, kena bersih betul-betul dengan air kan. Tiba-tiba orang cakap macam ni, dia kata kita salah ke, kita kata dia tak faham. Dia yang tuduh kita dulu kan. Padahal yang kita baca ni adalah hadis sahih. Saya tak tahu kalau dia duduk di zaman Nabi, dia kata Nabi pun solat tak betul. Saya bagi analogikan, orang kita dia berkawan dengan orang tak solat. Seorang solat, seorang tak solat. Tiba-tiba kawan dia solat tu pakai kasut. Seorang lagi kawan dia tak solat, dia tegur yang mana? Dia tegur yang? Padahal antara dua ni yang mana yang betul-betul buat dosa besar? Tapi dia tegur yang mana? Kenapa tegur yang solat? Sebab jahil. Itu bahaya bila kita belajar hanya kepada pandangan tertentu sahaja, kepada orang tertentu saja. Biarlah belajar agama mesti daripada sumber yang asal, iaitu Quran dan hadis. Bila kita belajar hadis, kita akan jumpa macam-macam benda yang banyak kita tak tahu sebenarnya betul. Okey, kita baca pengajaran hadis ni. Ini tak boleh buat kalau masjid kita, sebab masjid kita kapet. Jangan masuk kasut. Kenapa masuk kasut ni? Saya baru belajar hadis Nabi. Jangan jangan. Masjid Nabi tak ada kapet, tanah, tak ada masalah. Ini bila kita boleh praktiskan solat dengan kasut ataupun selipar. Bila kita boleh praktiskan, bila solat di luar, dalam hutan ke, tengah padang pasir ke, tepi jalan ke, jangan buka kasut. Kadang-kadang kita rasa solat tepi jalan ni, kita rasa kalau tak buka kasut macam tak sah je. Kita pun buka. Lepas tu lantai pula tanah tu panas. Kita pun tak khusyuk kan? Mana lebih baik? Pakai kasut tak panas, khusyuk, dengan buka kasut panas tak khusyuk. Mana lebih baik? Kita tak fokus pada khusyuk. Kita fokus apa dia? Pada yang kita belajar tu. Mesti buka kasut. Tak khusyuk tak apa. Maklumat yang salah. Okey, pengajaran hadis. Pertama, diharuskan solat dengan memakai kasut tanpa perlu menanggalkan harus. Kadang-kadang kita pergi Mekah ada askar-askar kan, solat pakai kasut. Ada tak orang Melayu tegur? Bang, buka kasut. Orang Melayu tak tegur. Dia akan tegur bila? Bila askar tu solat kat Malaysia pakai kasut, anda akan tegur. Yang kedua, tanah boleh digunakan untuk membersih dan menyucikan najis tanpa perlu menggunakan air. Tapi kalau sekarang air banyak, cucilah dengan air. Yang ketiga, suci daripada najis adalah salah satu syarat sah solat, sama ada pada badan, tempat dan pakaian. Yang keempat, dianjurkan memastikan kebersihan diri, pakaian dan badan sebelum memasuki masjid. Yang kelima, wajib menjaga kebersihan masjid daripada sebaran najis dan kotoran. Hukumnya adalah fardu kifayah. Menjaga kebersihan masjid adalah fardu kifayah. Kalau kita solat, ada kain kat badan kita yang kita boleh tarik je. Tengok-tengok ada tek cicak. Kita nak buat apa? Tengah solat tu. Katalah kain tu atas bahu kita lah. Tengok-tengok cicak berak. Kita nak buat apa? Berhenti solat? Pergi basuh? Ataupun macam mana? Sapu apa tak cicak baru ni? Fresh lagi ni. Basah. Tak, ambil kain tu buang je lah. Kalau kain tu boleh dipisahkan, buang je lah. Buang. Dan turunkan solat. Ataupun kita pakai kain tu memang dah ada najis. Tengah-tengah solat kita tersedar kan? Katalah solat 4 rakaat, rakaat ketiga baru tersedar. Kita nak buat macam mana? Habis kain ni, kita terpandang, ada tek cicak. Ambil kain, campak, solat je. Teruskan solat. Jadi solat kita yang 3 rakaat tu ada najis bersama, sah ke tak? Sah. Ada dalil? Mana boleh? Sah tak sah ni kena ada dalil kan? La tu'akhizna in nasina aw akhtana. Itu umum sangat tu. Okey. Kita pernah dengar ni, Nabi pernah solat satu waktu, tengah-tengah solat Nabi buang selipar. Nabi pakai selipar kan?
Tengah-tengah solat, Nabi buang selipar. Tengah solat. Dan sahabat bila tengok Nabi buang, sahabat pun buka. Jadi lepas solat, Nabi perasanlah sahabat buka selipar mereka kan. Nabi bertanya, kenapa kamu buka? Kami buka sebab kami tengok engkau imam kami kan. Jadi makmum kena ikut imam. Imam buka, kami bukalah. Nabi kata, aku buka sebab Jibril bagi tahu aku di selipar aku ada najis. Yang kamu bila Jibril? Itu saya tambahlah. Jadi pengajarannya apa? Masa katalah rakaat yang ada najis tu, Nabi pakai ada najis kan? Sah tak? Sah. Sebab tu Nabi buka dan teruskan salat. Kalau batal, Nabi batalkan salat semula. Kan? Tapi kalau yang batal macam ni, kita sudah ada najis, tapi kita teruskan salat, itu batal lah. Okey. Satu pengajaran. Yang kedua, bagaimana sahabat ni terlalu cinta pada Nabi. Terlalu cinta pada Nabi. Apa saja perbuatan Nabi dibuat. Walaupun dalam salat. Walaupun tak tahu sebab. Subhanallah. Kita kalau tengok imam buka, kita ikut imam ke kita muafarakah? Muafarakah kan? Apa imam ni campak-campak selipar? Okey ya. Jadi banyak hukum kita belajar hari ni. Ustaz, kalau kain tu macam tadi ada najis tapi tak boleh buka, saya pakai je. Mana tu? Tengoklah najis kalau tak cicak, ulama kata itu adalah dipanggil najis mukhaffafah, najis yang dimaafkan. Kalau kecil dan banyak sangat sukar, kita buang satu ada lagi kan, maka dimaafkan. Kita kan sensitif sangat dengan najis. Walaupun solat daripada angkat takbir salah tak khusyuk pun. Tengok najis tu, ada tak cicak tu. Dia basuh sampai 3 kali kan. Kita pernah dengar kisah seorang sahabat tengah solat ditikam oleh orang musyrikin. Ditikam, kemudian dia tarik buang tombak tu, terus solat. Bila ditikam keluar tak darah? Keluar. Lepas tu orang musyrikin tengok, tikam sekali tak tumbang. Dia panah lagi. Dan sahabat ni, saya ingat Al-Bishr bin Ibad. Dia ditugaskan oleh Nabi jaga pasukan tentera di waktu malam. Dia dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir tidur, dia solat. Jadi lepas, dia fikir, nak penuhkan masa menjaga tu, dia gunakan untuk solat. Bila orang musyrikin nampak, dia panah. Kali pertama, dia cabut, dia teruskan solat. Kali kedua dipanah, dia cabut, dia teruskan solat. Sampai kali ketiga, dia cabut. Ada pendapat mengatakan dia habiskan solat. Ada pendapat mengatakan dia tak tahan, dia pun kejut Ammar bin Yasir beritahu. Ammar bin Yasir kata, kenapa tak kejut daripada awal? Sebab dia kata, aku sedang menghayati bacaan yang aku baca dalam solat. Khusyuk. Kan? Kita bukan ada darah, bukan kena tikam pun. Baru dengar nyamuk nak gigit je, kita standby je. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita jumpa malam ni. Saya cadang insyaAllah mulai minggu depan, hari Isnin, kelas malam tadabbur kita akan tukar pada kelas bahasa Arab. Supaya tadabbur kita lebih mantap lah dengan kefahaman kita pada bahasa Arab. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل